nak membuat part 2, orang cakap engine kip convert pada super kip lah. So jom kita tengok barang-barang dia yang dah siap ni. Mantul. Okay geng, so di depan saya ni adalah engine kip yang korang pernah tengok video part 1 tu. So ni adalah engine dia yang dah sadai 7 tahun tu. Kita dah water blast. Tapi bila kita dah water blast, engine tu dah terlampau lama kan. Dia dah makan besi tau. Tapi tak apa, dia tetap mantul-mantul kat sini geng. Nampak macam baru lagi. So ni yang belah kanan punya. Ni belah kanan punya. Ngam-ngam sui orang cakap. Oh, kilat. So ni adalah di tengah dua enjin dia lah, kiri dan kanan dia. Belah nombor dengan belah kanan dia. So ini adalah casing RR. Casing RR yang kita nak convert tu geng. Yang ni dia masih menggunakan api kip lagi lah. Dia tak pakai yang fully, orang cakap fully super kip lah. So dia nak adjustkan blok dengan casing sahaja. So ni kita dah cat warna hitam, gloss, mantul-mantul belah kiri dia. So di barang kita dah cuci. Rod crank kita masih menggunakan crank kip, boleh juga. Kita dah pump rod pin 16mm. So ni gearbox dia pun, walaupun ini enjin lama geng, tapi gearbox dia tak ada makan geng. Kita dah cuci-cuci. Ni ada karat-karat sikit lah. Barang lama kan orang cakap. Enjin ni pun dah tenggelam apa semua. Dah 7 tahun tak pernah buka. So ni barang-barang lain. Ini dia punya plate dia, iron plate. Ada kesan-kesan macam ni. Sebab clutch plate lama dia tu dah melekat. Tapi tak apa, benda ni tetap boleh pakai. Barang okey lagi. Clutch plate ni nanti kita tukar baru. So ni oil seal. Oil seal engine. Kita pakai Asuka punya geng. Untuk crank dia. Dia punya dekat sprocket dia. Semualah komplit dekat dalam ni. So bearing pula kita menggunakan bearing SKF C3 Genio di bahagian crank. Yang ni kita pakai Explorer. Okay geng. So yang ni dia punya oil seal. Oil seal tuti tu geng. Ni oil seal ni yang duduk dekat sini. Duduk dekat sini geng. So benda ni pun kita tukar baru. Sebab yang lama dia punya tu dah keras betul lah orang cakap. Kejap lagi bila kita dah overhaul macam ni, rugi kalau kita tak tukar benda ni. Nanti tuti dia akan bertakung dekat crank lah. So ni adalah magnet dia. Magnet kita masih jalankan kip lagi lah. Kita masih menggunakan api kip lagi. Masih menggunakan api kip lagi. Tapi di belah clutch kanan, di bahagian blok, di bahagian head, kita akan pakai RR punya. So jom kita membuat pemasangan di enjin ni geng. So ni pun kita dah cuci kan, mantul-mantul. So proses yang pertama dekat sini geng, kita perlulah memasang dia punya oil seal dekat sini. Oil seal. So ni kita buka. Kita masukkan dekat sini, belah kiri, belah sprocket, lepas tu belah kanan. So tu adalah tempat-tempat oil seal lah. Lepas tu kita masukkan bearing ni geng. Bearing C3 ni kita masukkan dalam ni. So cara kita nak masukkan bearing tu, dia berlainan sikit pada macam 4 stroke. Korang boleh bakar kat sini kan, masukkan bearing tu. Tapi yang ni disebabkan ada oil seal dia kat sini. Ada oil seal, korang tak boleh nak bakar. Nanti bila korang dah masukkan oil seal, korang bakar benda ni, jadi oil seal tu keras. So rugi. Sebab oil seal kip, oil seal super kip, dia tak boleh daripada luar ni geng. Sebab dia ada tangga dekat situ. Dia ada tangga dekat sini. So korang tak boleh nak keluar masuk oil seal tu kat sini. Kalau ada kebocoran pada kiri dengan kanan oil seal tu, kenalah overhaul. Kena overhaul sebab dia masuk daripada dalam. Jom kita masukkan oil seal dulu. Mantul. Ok geng. So first kali kita buka dulu dia punya oil seal ni. Plastik oil seal ni lah. Lepas tu korang pilih mana di bahagian kiri dan mana di bahagian kanan. Kita nak pasang oil seal ni, kita kena buh minyak sikit geng. Barulah oil seal tu dia orang cakap tak melekit. Nak jadi koyak pula oil seal tu. So ni kita ambil dulu. Kita ukur-ukur dulu, tengok mana kiri mana kanan. Takut tersalah lagi. Yang kita salah, pisang buka beli. So minyak hitam ni kita sapu dekat keliling oil sini supaya dia jadi pelincir lah orang cakap. Dia jadi pelincir.
baru senang kita nak masuk. So ni kita masukkan je. Korang tolak guna tangan pun boleh, korang nak ketuk-ketuk sikit pun boleh. Tengok kalau dia ketat sangat, ketuk-ketuk sikit. Tapi ketuk kena ada cara takut ketuk jadi rosak pula dia. Saya selalu ketuk macam ni, tak tepi, ketuk sikit. Lepas ketuk tu cek. Kat sini kalau kita nak cek, pastikan permukaan dia ni tak ada yang renggang semua kat sini rapat. So kat sini ada renggang sikit, kat sini rapat. So korang kena ketuk yang bahagian atas ni pastikan dia tegak ikut rumah yang disediakan. Lepas tu cek balik. Cek lah, tengok keliling ni ada kebocoran ke tidak, sengit ke tidak. So kalau korang rasa benda tu dah tegak, dia punya permukaan tepi ni semua rapat, so tu dah perfect lah. So kita pasang oil seal belah sini pula. Nak cerita sikit, oil seal ni kalau korang nak pasang, time korang nak ketuk tu, jangan main ketuk je. Kejap lagi yang tengah dia terlipat, sebab yang dalam ni dia ada spring. So korang kena ketuk yang ujung-ujung ni. Ujung-ujung ni jangan kuat-kuat, layankan aja, pastikan dia masuk ke dalam. Ok geng, so next kita masukkan oil seal di bahagian sprocket pula. Sama je cara dia, sapu minyak sikit supaya dia licin untuk dia masukkan di dalam rumah dia tu. So jom kita masukkan. Ok geng, so di bahagian sprocket ni pun sama juga. Bila kita nak ketuk tu, pastikan dia sama rata, sama level dengan dia punya ni jangan sengit, ada yang ni terkeluar, yang ni ke dalam. So korang kena agak-agak benda tu, bagi dia ngam-ngam rasa lah. Terpulang korang nak masuk dari dalam ke, nak masuk dari luar ke, sama je cara dia. Janji dekat bahagian luar ni rata, oil seal ni tidak rosak geng. So kalau ada terkeluar tu, adjust sikit lah. Ok, mantap. So settle di bahagian sini ya geng. Crank kiri dengan belah sprocket dah settle. Sekarang ni kita nak teruskan di bahagian crank kanan pula. So crank kanan ni ada satu saja di bahagian sini. Inilah yang besar ni, oil seal dia, yang besar ni. Sebab dekat dalam nanti ada bush kat crank ni. Jom kita pasang dia. Sama juga, sapu minyak dulu. Minyak bagi dia licin sikit, baru dia tak melecet geng. So masuk, ketuk juga. Ok geng, di bahagian kanan ni pun sama juga. Pastikan oil seal ni dengan rumah dia ni semua rapat geng. Korang tengok keliling, semua rapat. Mana yang tak rapat tu korang boleh tolak lagi lah sebelum korang pasang bearing. Ok geng, so dah settle kita pasang oil seal. Dekat sini kita nak pasang bearing pula. So kalau kita tengok kat sini ada dua dalam packaging yang sama, ada dua saiz, 6205 dengan 63/22. So yang mana satu kanan, yang mana satu kiri. Pastilah 63/22 ni kanan. Jom kita buka. So ni adalah bearing dia, C3 SKF Genio. So bearing ni kita akan letak belah crank kanan. Kalau korang tak confident nak masuk tu, korang check balik mana belah kanan. Ni belah kanan kan. So korang letak, ok, nampak kan ngam fit tu kan. So ni adalah kanan. Cara sama juga, korang sapu sikit minyak hitam dekat dia punya rumah bearing tu geng, supaya dia tak kesat nak masuk dalam. Sapu. So korang boleh letak dan korang ketuk macam biasa. Kena ketuk keliling geng. Pastikan dia masuk ngam-ngam sui. Ikut, separuh orang ada yang jenis pakai pump, separuh orang jenis ada tool dia. Tapi kita menggunakan jenis ketuk 3 tempat macam ni. Ketuk je slow. Kalau nak ketuk tu jangan ketuk tengah bearing ni ketuk dia punya tepi ni saja. Jadi ketuk tengah bearing tu jadi biul pula si bearing tu sekarang.
Macam masak sambal tumis tu. So settle. Seterusnya kita akan pasang di bearing-bearing yang ada. 6202. Lepas ada saiz-saiz lain lah. So kita kena tengok bearing-bearing tu, baru kita check saiz, terus masukkan geng. So cara pasang bearing sama je, sapu minyak dan korang masukkan. Sekarang ni saya nak masukkan semua dulu. Jalur Asyairah Salaf Manhaj Sunnah atau Syiah Kena di Sayyidina Ali Karamallahu wajah Pedang Zulfikar tak karentak Kerak musyrikin Gelarannya Abu Turab Sepupunya teman Nabi Lahirnya ni Makatul Mukarramah Al-Quraisy Ali bin Abi Talib bin Abdul Talib Ahli Bait Bani Hashim Masyhur Jannah Al-Sabiqun Al-Awalin Tumbangkan fight terkufar Fight ibadah bawakan siapa kafir yang paling gila Tercinta Fatimah bintu Rasulullah Lahir dua mulia Hasan dan Hussein Duduk ke kalam hufaz Imam-imam mufassir Asyhadu an la ilaha illallah Pikonya panji tauhid Andai dibaca sirah sahabat Rasulullah Jiwaku mula berkorban Seakan berada di perannya pada launan bersanji Seakan ada janji Seakan tan berpanci Berkobar-kobar kalam yang tak henti Kuadili kisah dengan perwira Dan diriwayat Sayyidina Ali Lembaran emas kabar Khaibah Khandak Uhud Marhab Yahud tewas dengannya begitu Abu bin Hud Maka dipancung tabir jemaah Allahu Akbar dan Hudaibiyah Diatur kanun fisabilillah Ali bin Abi Jasana pencatat wahyu ditugaskan dan peta berkata mahir berkuda dan taat perintah dari hadiahkan baginda benarnya Zulfikar tak pernah muka atau ikrar namun ikrar fuqah dari akal ikrar tidak kata dan pamit naik di Khaibah dan langkah tegar yang seakan laut kekuatan bertempur maulah tak khalifah di pikul paut dia di badan tak wujud makut diturut kepada Husain yang syahid medan Karbala dipecah sunnah dan syiah hingga hari ini kian membara ada dibaca sirah sahabat Rasulullah Jiwaku mula berkorban Seakan berada di perannya pada launan bersanji Seakan ada janji Seakan tan berpanci Berkobar-kobar kalam yang tak henti Kuadili kisah dengan perwira dan diriwayat Sayyidina Ali sebelah ambil jemaah muncul fitnah basah masih kufar Usman dibunuh kejang kawari tertutup pada Rabu minyak Madinah Tentera Ali bertempur tentera Aisyah di perang zaman sunnah gunda musnah muslim berpecah lanjut perang sahabat Nabi Muawiyah maju istihad berperang Ali di Siffin namun dijelas siapa yang hak. Okey geng, so settle untuk di bahagian bearing. Ni bearing kita dah masuk semua mantul-mantul, rapat-rapat lah orang cakap kan. So ni yang OC saya cakap tadi. Okey, so dekat sini ada satu bearing yang tertinggal. Ni bearing ni. So bearing ni sebenarnya dia duduk kat dalam ni. So macam mana kita nak keluarkan bearing ni? Jom kita tengok ni geng. Okey geng, so untuk kita keluarkan bearing tu korang kena menggunakan hot gun ni. Korang panaskan je. Bakar dia punya keliling tu. Bakar lu. Pastikan sebelum kau nak bakar tu kau dah cabut dia punya ada panas. Ni tepi ni ada o-ring kan. Kau cabut o-ring dia dulu baru kau panas. Panaskan aja kot itu. Ambil masa sikit lah. Korang tak payah ketuk-ketuk ke apa ke welding nak cabut ke. Ni adalah cara sebenar dia lah. Bakar je benda ni. Sebab benda ni kalau kita bakar dia proses dia sama macam nak pasang bearing pada enjin 4-stroke. Korang kena panaskan ke, masuk dalam oven ke. Sekejap lagi kita tengok dia tertanggal ke tak tanggal. Ikut luck juga kadang benda ni. Begil betul. Senang betul. Yang penting kita usaha. Kalau kita welding benda ni nak keluarkan bearing rugi tu. Baik korang bakar je guna api ke. Nanti dia punya rumah ni akan kembang lah. So bearing tu kita boleh tarik guna layar muncung virus. Ada ke.
Ni dah agak-agak panas tu, bolehlah kita try. Pakai pelayar multitirus ni. Tu tanggal. So kita ambil yang baru ni, sementara dia tengah panas, terus masukkan dia. Okey geng, so ni yang baru. Kita nak letakkan kat situ kan, dia tengah panas lagi tu. Ambil, korang letak kat dalam. Lepas tu pegang. Jangan pegang pakai tangan. So tunggulah dia sejuk. Lepas dia sejuk kejap lagi, baru boleh terus pasang. Mantul. Jai. Ya saya. Awak busy ke? Ha? Awak busy ke? Lagi saya pakai ni Jai. Okey kan, so sekarang ni ada sebiji lagi motor baru towing. So motor daripada Kajang. Tengok ni bang. Ya saya bang. First time bang orang towing motor bang. Datang bengkel bang. Aduh. Pakai ni bang. Barang reboh. 620 nah 20. 62 620 Datsun. Ni semat ni. Saya dulu nak beli macam ni bang, tapi dia punya harga sekarang bang meninggal tu. Wah, macam rezek dah ni. Oh, ni bang rare ni tau. Ni Datsun ni. So kita ambil motor ni, kita masuk dalam jap. Sekejap lagi kita sambung video. Abang ni turunkan motor jap. Bang saya tunggu sana bang. Boleh. Awak bang kata. Mantul ni tak lawa lagi ni. Jadi kita sambung kita punya pemasang enjin sebab ada nak ambil motor jap. Okey geng, so sekarang ni dah sejuk-sejuk dah kat sini. Sudah boleh pegang. Okey, so sekarang ni kita nak pasang dia punya OC crank ni. So ni crank kip dan kita. So benda ni penting macam saya cakap tu. Sebab lama dah jadi macam ni lah. Dah keras. Kalau korang pakai juga, kemungkinan besar nanti tuti akan bertakung lah dekat korang punya crank. So seloknya korang tukar je baru. Benda ni murah je, boleh tukar. Dan Hudaibiyah diatur kanun fisabilillah. Ali dan bijaksana pencatat wahyu ditugaskan dan peta berkata mahir berkuda dan taat perintah dan dihadiahkan baginda. Benarnya Zulfikar tak pernah muka atau ikrar nama ikrar fukor dari akal ikrar tidak kata dapat betenai di kaibat dan langgar gegar yang seakan laut kekuatan bertempur tahta khalifah dipikul paut dia di badan tak ujung akun diturut kepada Husain yang syahid medan Kerbala dipecah sunnah dan syiah hingga hari ini kian membara. Pandai baca sirah sahabat Rasulullah, jiwaku mula berkorban seakan berada di perannya pada launan bersanji, seakan naga janji, seakan tak berpanji, berkobar-kobar kalam yang tak henti. Ku adili kisah dengan perwira dan diriwayat Sayyidina Ali. Sebelah Abu Jamaah muncul fitnah basah masih kufar. Usman dibunuh kejang kawari tertutup pada Rabuminya Madinah. Tentera Ali bertempur tentera Aisyah di perang zaman sunnah gunda musnah muslim berpecah. Lanjut perang sahabat Nabi Muawiyah maju istihad. Berperang Ali di Siffin namun dijelas siapa yang hak. Subhat istihad sama khilaf jangan merengi mukafir. Bukannya dari Syiah mahu pun golongan Nawasib. Sapu minyak sikit, bagi tak mecet. Tu masukkan dia dekat crank dia ni. Dan makam jadi tanda tanya hanya Allah sahaja tahu. Tarik dia guna tool. Sayyidina Aga Hasan bersama Sinatullah di perang pada launan bersanji mengangkat panah janji seangkatan berpanji mari Sayyidina Musa diwakili satu dunia tanah riwayat Sayyidina
Ada? Apa dia? Ha? Ha. Dia cuci tu. Dalam masa nak tarik tu kan, benda ni kena jaga-jaga, rod ni. Jangan ada keadaan macam ni, takut kejap lagi tak perasan dia tolak-tolak bengkok rod ni. So dia pastikan ada kat bahagian sini sahaja. Pegang. So tarik sikit-sikit macam tu. Kena layan dia, kerja-kerja macam ni kena layan dia ni. Kalau tak layan, tahu nak siap je, sakitlah hati kau nanti. So ni dia dah ada kat sini. Pegang dulu, takut kat sini pun boleh sangkut juga. Okay. So bila dia dah macam ni, bolehlah kita fokus kat sini saja. Dia bukan apa, dia takut nanti root tu kat sini kan, bila kita tarik tak perasan kejap lagi bengkok root baru ni. So inilah gap dia. Tarik sampai dalam. Kalau nak tarik tu pastikan yang ni rapat. Bila dah pasang semua nanti baru kita adjust center balik. So macam mana kita nak adjust center, tengok sampai habis video ni. Okey geng, so kat sini pun dah rapat. Yang ni kita buka balik. Kita punya tool ni kita buka keluarkan dulu. Siap. Teman-teman tool. Lepas tu kita tengoklah kita punya oil seal ni. Dekat batang ni tadi patutnya dia tak minyak tau. Saya dah tak minyak dah, cuma lupa nak bagi tahu. Dia tak minyak. Barulah oil seal tu dia cantik sikit. Takut dia terlipat dekat sini. So bila dah siap macam ni, barulah kita buat pemasangan gearbox dia. Batang ni jangan lupa batang tuti dia ni, sub tuti ni. So dia duduk kat sini. So kita susun gearbox apa semua dan kita pasanglah casing di sebelah kanan ni. Okay geng, jom kita susun gearbox. So gearbox dia macam biasa je, banyak dah. Pertama sekali korang kena tahu dia macam mana. Okay, dia macam ni. So letakkan dia, ni bahagian sprocket, ni bahagian clutch. Kita masukkan dia kat sini. Kat sini ada o-ring tau. So o-ring ni daripada takut dia putus, kau letaklah sikit minyak kat sini. Tak minyak sikit. Lepas tu masukkan.